guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan kongsikan sebuah kisah seorang gadis jelita berusia 22 tahun yang dikenali sebagai Elizabeth Short yang telah dibunuh kejam. Kes pembunuhan ini juga dinamakan Black Dahlia, berlaku pada tahun 1947. Kes pembunuhannya masih menjadi misteri sehingga kini. Seperti apa kisahnya? Teruskan menontonnya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan klik button notifikasinya biar Anda tahu kalau saya upload video terbaru. Tanpa membuang masa lagi, let's go to the story. Elizabeth Short dilahirkan pada 29 Julai 1924 di Hyde Park, Massachusetts. Elizabeth adalah anak ketiga dari 5 adik-beradik perempuan, anak kepada pasangan Cleo dan Phoebe. Semasa zaman kanak-kanak, keluarga mereka berpindah ke arah utara yaitu di Medford. Ayahnya, Cleo Short, telah menjalankan satu perniagaan yang berjaya dengan membina padang golf mini. Tetapi keruntuhan pasaran saham pada tahun 1929 telah menyebabkannya bankrupt. Kini gagal untuk mencari nafkah untuk menyara istri dan 5 anaknya, Cleo telah memandu dan meninggalkan keretanya di sebuah jambatan berdekatan rumahnya. Kononnya dia telah membunuh diri dengan terjun jambatan kerana terlalu kecewa. Beberapa tahun kemudian, ayahnya Cleo yang masih hidup telah menulis surat meminta maaf dan menyatakan ingin kembali kepada istrinya Phoebe dan anak-anaknya. Namun Phoebe enggan menerima Cleo kembali. Setelah ditinggalkan oleh Cleo, keluarga Elizabeth telah berpindah ke satu apartemen kecil dan Phoebe telah mendapat pekerjaan sebagai penyimpan akaun. Satu-satunya hiburan buat keluarga Phoebe ketika itu ialah panggung wayang berdekatan apartemen mereka, di mana Elizabeth dan adik-beradiknya sering menghabiskan masa menonton wayang. Dipercayai disitulah Elizabeth mula menyimpan impian menjadi seorang artis. Elizabeth dilahirkan dengan masalah pernafasan yang kemudiannya menjadi penyakit lebih serius yaitu asma dan bronkitis apabila dia semakin membesar. Semasa berusia 16 tahun, Phoebe yaitu ibunya telah menghantar Elizabeth ke Miami yang bercuaca panas supaya dia dapat bernafas dengan baik, dan Elizabeth telah bekerja sebagai pelayan restoran di situ untuk mendapatkan uang saku. Semasa berusia 19 tahun, Elizabeth telah meminta uang dari bapaknya Cleo yang kini tinggal dan bekerja di Vallejo yang terletak di bahagian atas San Francisco, California. Elizabeth yang ingin mengejar cita-cita menjadi artis telah menggunakan uang yang dihantar oleh Cleo untuk menaiki kereta api merentasi negeri-negeri ke rumah bapaknya itu dan merancang untuk menumpang tinggal di situ. Sejak awal lagi hubungan Elizabeth dengan bapaknya tidak begitu baik. Kali terakhir Elizabeth bertemu bapaknya ialah semasa berumur 6 tahun. Bapaknya Cleo sebenarnya menyesali perbuatan meninggalkan keluarganya. Elizabeth telah mendapat pekerjaan di bilik surat menyurat kem pangkalan tentera udara di Lombok yang jaraknya 2,5 jam dari Los Angeles. Namun begitu, dia telah diberhentikan dari kem tersebut apabila ditahan di Santa Barbara kerana minum arak di bawah umur, dan dia telah dihantar pulang ke Medford. Untuk beberapa tahun kemudiannya, Elizabeth berulang-alik merentasi negeri, menaiki kereta api dari Medford ke Chicago, kemudian Florida ke California dan balik ke Massachusetts. Untuk menyara hidupnya, Elizabeth telah bekerja sebagai pelayan restoran dan menikmati hidup dengan menimba pengalaman dan bertemu orang baru.
Dia gemarkan kehidupan seperti itu. Elizabeth juga sering mengunjungi kelab malam dan menari di sana. Dan di sanalah dia bertemu dengan seorang pemuda, Major Matthew Gordon, seorang juru terbang Flying Tigers. Dia menghantar surat kepada ibunya, Phoebe. Saya telah berkenalan dengan seseorang di ambang tahun baru, seorang Major tentera, Matt Gordon. Saya benar-benar jatuh cinta dan rasa semua orang boleh nampak. Dia mengagumkan, tidak seperti lelaki lain, dan dia telah melamar saya untuk menjadi isterinya. Pada musim panas, Elizabeth kembali ke Medford dengan memakai pin-pin juru terbang di gaunnya dan telah menyimpan satu peti harapan di mana dia meletakkan ribbon dan kain les yang dihantar oleh Gordon kepadanya dari Filipina. Namun, kebahagiaan Elizabeth tidak kekal lama. Dia tidak menyangka sama sekali satu telegram yang dihantar oleh pekerja Western Union yang berbasikal ke rumahnya membawa satu kabar buruk. Telegram tersebut menyatakan bahawa Matt terbunuh dalam kemalangan kapal terbang dalam perjalanan pulang dari India. Saya bersimpati dengan kamu. Doakan bahawa ini semua tidak pernah terjadi. Elizabeth yang menerima kabar buruk tersebut menghabiskan hari-hari selepas itu seperti dalam mimpi, menghabiskan masa membaca kembali surat-surat kiriman Matt berulang kali. Apabila musim sejuk tiba, Elizabeth kembali ke Miami yang bercuaca panas, membawa bersama penyata kematian obituari Matt yang tersimpan kemas dalam beg pakaiannya dan impian perkahwinan yang telah musnah. Elizabeth Short membawa aura feminin yang ideal pada tahun 40-an dengan betis bunting padi, pinggul yang besar dan hidung yang mancung dan kecil. Dia mewarnakan rambutnya yang coklat kepada hitam berkilat, memakai gincu warna merah menyala dan menghiasi rambutnya dengan bunga putih. Kulitnya putih pucat manakala matanya biru muda dan dia kelihatan seperti anak patung. Di bandar tempat dia membesar, dia hanya dikenali sebagai Betty. Dari mana dia mendapat julukan Black Dahlia tidak begitu jelas. Ada yang mendakwa rakan-rakannya menggelarnya Black Dahlia kerana dia gemar memakai gaun hitam dan juga merujuk kepada sebuah filem 40-an yang berjudul The Blue Dahlia. Dari julukan itulah ia menjadikan dia seorang legenda. Pada 15 Januari 1947, selepas pukul 10 pagi, Puan Betty bersenja keluar rumahnya yang terletak di Leimert Park bersama anak perempuannya yang berusia 3 tahun. Di barat Norton, Betty berjalan menolak kereta sorong anaknya menuju ke arah selatan. Tiba-tiba, di satu lot tanah kosong di kawasan lapang yang dipenuhi rumput, anak perempuan Betty menunjuk ke arah sesuatu yang pelik di atas rumput di tepi jalan. Pada mulanya, Betty menyangka dia melihat boneka pakaian yang dibuang orang. Namun setelah meneliti, jantungnya berdegup laju apabila mendapati boneka tersebut sebenarnya adalah mayat seorang gadis dalam keadaan yang mengerikan. Terkejut, Betty terjerit lantas bergegas ke rumah berdekatan sambil menolak kereta sorong anaknya untuk menelepon polis. Sebaik sahaja panggilan dibuat, unit semboyan polis memaklumkan bahawa terdapat mayat ditemui. Maklumat itu namun berjaya dipantas oleh wartawan Los Angeles Examiner Will Fowler dan juru gambarnya Felix Pagel. Mereka terlebih dahulu sampai di tempat kejadian. Walaupun terkejut dengan keadaan mayat gadis itu, mereka telah mengambil gambarnya dari segenap sudut tanpa kehadiran polis. Terdapat 6 buah syarikat akhbar yang bersaing secara sengit di Los Angeles untuk menampilkan berita-berita sensasi dan terkini. Tetapi 2 syarikat akhbar iaitu Akhbar Tengah Hari Los Angeles Examiner dan Akhbar Pagi Herald Express memainkan peranan besar dalam penyiasatan kes ini. Pegawai polis yang paling awal tiba ke lokasi mayat gadis itu ialah Will Fitzgerald dan Frank Perkins, diikuti pegawai atasan mereka Lieutenant Jesse Haskins. Walaupun berpengalaman dan telah melihat dan menyiasat pelbagai kes bunuh, apa yang mereka lihat pagi itu tidak akan dilupakan sepanjang hayat mereka. Tangan mereka menggeletar menyaksikan mayat itu. Malah wartawan jenayah Herald Express, Angie Underwood, hampir berundur ke belakang bila sampai di situ setelah
terlihat mayat tersebut. Dua orang detektif kanan dari bahagian jenayah homisid ditugaskan untuk mengetuai siasatan, iaitu Harry Hansen dan Finis Brown. Sebaik saja sampai pada tengah hari, kawasan itu sudah dipenuhi wartawan dan orang ramai yang ingin melihat mayat itu dengan lebih dekat. Perkara pertama yang mereka perasan ialah mayat itu dibunuh di tempat lain sebelum diletakkan di situ. Siapa saja yang meletakkannya di situ sememangnya mahu mayat itu ditemui, kerana siapa saja yang lalu di tepi jalan boleh melihat mayatnya. Mayat tersebut terpotong dua di bahagian pinggang serta tidak berpakaian. Bahagian atas dan bahagian bawah badannya dijarakkan. Tangan mayat didepangkan manakala kakinya dibuka luas seolah-olah sedang beraksi di hadapan kamera. Pihak polis hairan tiada siapa terserempak mayat itu lebih awal. Apa yang pasti, embun berkumpul di bahagian bawah mayat itu, menandakan mayat itu diletakkan di situ sebelum subuh. Pada pergelangan kedua-dua belah tangan, leher dan kaki terdapat kesan jerutan, menunjukkan dia berkemungkinan diikat dan disiksa sebelum dibunuh. Mulutnya juga dikelar sehingga ke telinga kiri dan kanan seolah-olah tersengih mengerikan. Pada permukaan bahu jalan berdekatan mayat terdapat beberapa titik darah. Satu tapak kasut berdarah yang pudar ditemui berdekatan mayat itu, serta satu kesan tayar kereta berlumpur. Malangnya, kesemua bukti tersebut tidak diambil gambarnya. Berdekatan mayat itu juga terdapat satu guni simen yang mengandungi air darah. Detektif menyimpulkan bahawa guni itu digunakan untuk mengangkut mayat tersebut sebelum diletakkan di situ. Pada masa itu, keberadaan pihak media dan orang ramai sebenarnya mungkin telah memusnahkan beberapa clue ataupun bukti akibat dipijak dan menyukarkan siasatan. Ketua Makmal Jenayah Jabatan Polis Los Angeles LAPD, Ray Pinker, akhirnya tiba. Menurutnya, keadaan mayat itu sangat teruk sehinggakan sukar untuk menentukan bilakah masa kematiannya. Jangkaan terbaik yang mampu dibuat oleh Pinker ialah gadis itu sudah meninggal dunia tidak kurang dari 10 jam, namun tidak lebih dari 24 jam. Disebabkan keadaan wajah mayat yang mengerikan, polis meminta seorang artis melukis semula gambaran wajah mayat itu lalu diterbitkan di dada akbar bagi meminta orang ramai memberi maklumat mengenai identitinya. Pada Kamis 16 Januari, Los Angeles dikejutkan dengan berita penemuan mayat gadis malang itu yang menjadi tajuk utama ke semua akhbar Los Angeles, meminta orang ramai mengenal pasti wajah gadis yang mayatnya ditemui dengan badan bercerai itu bagi membantu siasatan polis. Hari yang sama, mayat dibedah siasat untuk mengenal pasti punca kematiannya oleh Ketua Pakar Bedah Daerah Los Angeles, Dr. Frederick Niuba, dibantu oleh Timbalan Coroner Victor Cefalo. Hasil bedah siasat, mangsa dipercayai berusia sekitar 15 hingga 20 tahun, mempunyai ketinggian 5 kaki 5 inci dan berat badan 115 pound. Rambutnya juga telah diwarnakan merah menggunakan inai dalam masa tidak terlalu dekat kerana bahagian akar telah mula menunjukkan warna sebenar rambutnya, iaitu coklat. Beberapa kesan kelar pada badan dibuat dengan kasar dan dengan sengaja. Tiada bukti serangan seksual telah berlaku kerana mayat tersebut sudah dibersihkan. Darahnya telah dikeringkan dan keseluruhan kulitnya telah diberus menggunakan berus dawai kasar. Oleh itu, sebarang cap jari maupun petanda lain tidak dapat dikesan. Saraf tunjang telah terputus dengan kemas di antara lumba vertebra kedua dan ketiga, memberi bayangan bahawa pembunuh gadis ini mempunyai pengetahuan mengenai perubatan atau pembedahan pada tahap tertentu. Punca kematian didapati ialah kerana trauma dari beberapa pukulan ke kepala menggunakan objek keras dan tumpul, dan diburukkan lagi oleh kejutan akibat pendarahan kerana mulutnya dikelar hingga ke telinga sewaktu dia berada dalam keadaan sedang.
beredar. Perkara paling penting yang perlu diketahui ialah siapakah sebenarnya gadis itu. Cap jari mangsa telah diambil dan menggunakan teknologi terbaru foto bunyi yang dimiliki oleh syarikat akhbar LA Examiner yang mampu menghantar imej melalui wayar telefon. Cap jari itu dicetak dan dihantar kepada Biro Penyiasatan Persekutuan FBI di Washington DC. Pihak juruteknik FBI telah membandingkan cap jari itu dengan 104 juta rekod cap jari dalam simpanan mereka. Hanya dalam masa sejam, pemilik cap jari itu dikenal pasti sebagai Elizabeth Short, berusia 22 tahun dengan ketinggian 5 kaki 5 inci dan berat 120 pound. Cap jari asal telah diambil pada bulan Januari 1943 semasa Elizabeth memohon untuk pekerjaan sebagai kerani di kamp tentera Cook, Utara California. Elizabeth juga didapati mempunyai rekod jenayah. Gambar mugshot telah diambil semasa Elizabeth ditahan kerana minum arak di bawah umur dan gambar itu kini telah diedarkan kepada semua syarikat media. Dan gambar itu juga merupakan gambar Elizabeth yang paling ikonik. Ini ialah satu era di mana pihak polis dan pihak media bekerjasama dan saling memerlukan. Pihak media memerlukan maklumat siasatan dari pihak polis, manakala polis memerlukan pihak media untuk mengedarkan maklumat bagi mendapatkan maklum balas dari orang ramai untuk membantu siasatan. Demi mendapatkan skop, wartawan Examiner telah melakukan sesuatu yang tidak beretika. Mereka telah menelefon ibu Elizabeth, iaitu Phoebe Short, dan memberitahu bahawa anak gadisnya itu telah memenangi pertandingan Ratu Cantik. Setelah mendapatkan sebanyak mungkin maklumat peribadi mangsa, mereka kemudiannya merasa bersalah dan memberitahu Phoebe perkara sebenar, bahawa anak gadisnya telah ditemui mati dibunuh dalam keadaan mengerikan. Sebagai menyatakan kekesalan mereka, Examiner telah menawarkan untuk membayar kos perjalanan pergi dan balik Phoebe dan kakak Elizabeth, Dottie, ke Los Angeles bagi mengenal pasti mayatnya. Nah guys, jadi itulah tadi kisah seorang gadis jelita yang masih muda tetapi telah dibunuh dengan kejam dan begitu tragis. Terdapat beberapa teori mengenai kematian Elizabeth Short ini, tetapi saya tidak akan menceritakan di video kali ini kerana video ini juga terlalu panjang ya guys. Mungkin saya akan menceritakan teori-teorinya di next video. Bagaimana menurut anda? Boleh komen di bawah ya guys. Jadi guys, berhati-hatilah walaupun di mana anda berada. Oke guys, itu saja untuk video kali ini, and thanks for watching. Sampai berjumpa di video seterusnya. Bye bye.